Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menceritakan tentang fakta menarik tentang rukun negara. Baiklah, rukun negara diwujudkan untuk mencapai satu pegangan atau pengertian terhadap aspirasi nasional di Malaysia tanpa mengira asal usul atau keturunan, tetapi masih lagi yang tidak tahu fakta-fakta menarik mengenai kewujudan rukun negara. Ramai yang tahu rukun negara disiarkan pada 31 Ogos 1970. Namun, pengisyaharan itu sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Dan pada waktu itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj masih lagi Perdana Menteri sebelum menyerahkan tugasnya kepada Tun Abdul Razak pada 22 September 1970. Rukun negara diperkenalkan rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini merupakan detik hitam dalam sejarah Malaysia yang mana kira-kira 6,000 orang kehilangan tempat tinggal, 211 kenderaan musnah serta 753 bangunan rosak atau terbakar. Nak tengok bahawa teruknya peristiwa 13 Mei ni. Secara dasarnya, rukun negara terbahagi kepada dua bahagian, iaitu cita-cita dan prinsip. Bahagian pertama mesti semua pernah dengar pada zaman sekolah dulu kan. Kata bahawasanya kami, rakyat Malaysia. Itu adalah bahagian pertama yang menggariskan tentang objektif dan masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Dan bahagian kedua menggariskan 5 prinsip rukun negara seperti yang kita tahulah. Okey. Dan 5 prinsip rukun negara terhasil daripada masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Okey, baru-baru ni kita lihat ada satu isu yang mana isu mempertikaikan kuasa hak agung itu sendiri, iaitu isu berkaitan tentang satu persatuan mahasiswa di Universiti Malaya yang lebih dikenali sebagai UMANI telah mempertikaikan hak kuasa agung dalam menaikkan laman sosial di Facebook lah yang bertajuk Yang di-Pertuan Agong tidak sepatutnya campur tangan dalam urusan hal ehwal negara. Dan seterusnya kita lihat juga isu yang mana Polis Diraja Malaysia menyiasat 4 pemilik akaun media sosial hina Agong, yang mana pemilik akaun Facebook Ho Rue Teng yang menghina dalam kebencian dan penghinaan terhadap mana-mana raja atau kerajaan. Jadi kita lihat sebenarnya rakyat Malaysia masih lagi tidak menghayati dan memahami apa itu rukun negara. Untuk mengelakkan peristiwa yang besar berlaku, iaitu peristiwa 13 Mei yang merangkut ramai belasan ratusan jiwa. Takkan kita nak kembalikan itu semula? Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan mengenai jalur gemilang. Bendera Malaysia yang digunakan sekarang diperkenalkan pada bulan Mei 1950. Namanya ditukar kepada jalur gemilang pada tahun 1997. Sempena Hari Kemerdekaan Negara kali ke-40. Seterusnya, saya ingin menerangkan makna jalur gemilang. Jalur menggambarkan bendera Malaysia yang mempunyai 14 jalur merah dan putih. Ianya menggambarkan satu haluan yang dianuti oleh seluruh rakyat di Malaysia dalam menuju kegemilangan bangsa dan negara. Namun, masih terdapat lagi isu-isu penghinaan jalur gemilang yang berulang kali dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ini melibatkan pemasangan jalur gemilang secara terbalik dengan sengaja, pengubahsuaian jalur gemilang, pencetingan jalur gemilang dan juga membiarkan jalur gemilang dalam keadaan lusuh dan koyak. Justru, semua tindakan provokatif ini tidak boleh dibiarkan kerana boleh meniup api sensitiviti dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Bahkan, ia menunjukkan tiada rasa patriotism dalam kalangan pelakunya. Selaras dengan itu, marilah kita bersama-sama menghormati jalur gemilang sebagai simbol kedaulatan negara dan bersama-sama mengibarkan jalur gemilang. Sebagai kesimpulannya,
jujurlah bahawasanya rukun negara ini amat perlu dititik beratkan, terutama dalam aspek penghayatannya, agar dapat diseimbangkan dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Tambahan lagi, negara akan menjadi aman jika menerapkan nilai perhubungan antara manusia dan juga Tuhan tanpa menimbulkan sebarang krisis. Justru, sikap penghormatan terhadap pemerintah tidak seharusnya dipertuturkan menjadi satu isu yang boleh menjejaskan ramai pihak. Maka dengan itu, perlu kepada semua rakyat untuk menghayati dan mendalami apa yang dimaksudkan dengan falsafah kebangsaan yang sudah ditetapkan agar dapat membentuk jati diri yang unggul, negara yang harmoni serta bermaruah.